Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan bersama dengan seorang panel jemputan kita daripada Center of Technical Excellence Sarawak, the Centex, yang akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan kursus-kursus Tibet yang ditawarkan di Centex Kuching Sarawak. Saya Isma Rafika binti Mokhtar selaku moderator yang akan bersama dengan penceramah kita pada hari ini. Sebab itu, mohon izin saya untuk memperkenalkan latar belakang penceramah kita, tetamu jemputan kita, iaitu tetamu jemputan kita pada hari ini adalah Dr. Dayang Hanani Abang Ibrahim, merupakan Timbalan Pengarah Akademi Digital di Centex. Beliau terlibat dalam pengurusan dan akademik termasuk pembangunan modul program akademik serta kolaborasi bersama rakan strategik dari industri. Beliau juga merupakan salah seorang trust leader dalam Socio-Economic and Financial Sustainability di bawah OKSI, iaitu All Kuching Smart Heritage. Beliau juga sebelum ini merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaysia Sarawak. Beliau juga merupakan pelatih sarjana bertauliah untuk pemikiran computational daripada Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC. Secara umumnya, latar belakang beliau berfokuskan kepada inovasi warisan budaya, service learning, pemikiran computational dan teknologi imersif. Dr. Dayang Hanani juga mempunyai pengalaman lebih 20 tahun sebagai pensyarah, penyelidik dan perunding. Beliau aktif dalam membangunkan komuniti-komuniti dan produk-produk warisan Sarawak. Baiklah, kita teruskan. Tidak bermasa, kita ingin menjemput dan mempersilakan panel jemputan kita pada hari ini, iaitu Dr. Dayang Hanani, untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan kursus-kursus Tibet yang ditawarkan di Centex Kuching Sarawak. Baiklah, sebelum itu saya ingin bertanyakan satu soalan. Bolehkah Dr. Dayang Hanani menyenaraikan beberapa kursus yang dikira panas atau popular dalam kalangan pelajar dan mengapa kursus-kursus itu sangat mereka minati? Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih Puan Isma Rafika ya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ya. Okey, untuk menjawab soalan tadi Puan Isma ya, mungkin saya kita mulakan sedikit ya. Saya introduce sedikitlah apa Centex ni ya. Jadi Centex ni Centex ataupun Center of Technical Excellence Sarawak ya, merupakan milik sepenuhnya di bawah Yayasan Sarawak ya, yang diamanahkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, yang bertujuan untuk melatih lebih ramai tenaga teknikal dan digital, okay, atau kita katakan pekerja mahir yang diperlukan oleh industri-industri di negeri Sarawak. Dan di Centex juga kita menitik beratkan 3 perkara, iaitu memperkasakan tenaga kerja, ya, melestarikan warisan dan memperkasakan komuniti atau masyarakat. Okay. Jadi di Centex ni kita ada akademik. Di bawah akademik ni kita ada 2 akademi yang utama, iaitu akademi digital, okay, akademi digital, dan satu lagi adalah akademi industri. Okey, jadi dalam akademi digital dan akademi industri itu dia ada sub focus area dulu. Ada panjang sikit ceritanya sikit Puan Isma, sebelum saya sharekan apakah kursus-kursus yang terlibat yang kita tawarkan ya. So bawah akademi digital ya, kita ada beberapa focus area. Kita ada 9 focus areanya, ya, sub areanya ya. Jadi di bawah akademi digital kita ada digital hardware atau telecommunication. Kita ada software, okay, focus area software. Kita ada big data, data analytics dan artificial intelligence. Lepas tu immersive technologies, cyber security and blockchain, Internet of Things, Industry 4.0, robotics and automation,
dan digital marketing. Yang tu bawah digital academy, ya, ataupun akademi digital. Dan kita ada satu lagi iaitu industry academy. Okay. Bawah industry academy dia ada focus area dia juga. Dia ada kita panggil energy, okay, smart and precision farming, electrical dan service industry. So di bawah komponen-komponen ini, ya, kita ada sub lagi. Contohnya dalam energy kita ada oil and gas. Okay, kita ada oil and gas, kita ada area baru dalam hydrogen, solar, nuclear, safety. Bawah payung smart and precision farming, kita ada palm oil, sago, nipah, aquaponics, agriculture, macam tu di bawah itulah ya. Dan kita ada electrical di mana wireman, chargeman, smart building automation dan service industry. Service industry lebih luas lagi. Contohnya yang berkaitan dengan hospitality dan tourism, fashion technology dan sebagainya. Okay. So di bawah umbrella tadi, ya, kita tengok tadi bila kita ada akademi digital, kita ada industri academy, okay, kita ada digital academy, kita ada industri academy. Di bawah tu kita ada menawarkan program yang aktif. Kalau aktif ni kan, kita menawarkan 64 program yang aktif. Jadi dalam bawah 64 tu, kita ada program-program. Contohnya kalau digital kita ada program AR VR developer, kita ada digital hardware, macam mana nak dalam telekomunikasi, ya, macam mana nak install hardware installation, wireless, microwave, fiber optic, gantian fiber optic fiber tu, data center, macam mana kita nak install, okay, hardware installation. Dan kita pun ada IoT, ya, Internet of Things, kita ada smart manufacturing system, kita ada dalam immersive sekarang ni ke era simulation based learning. Contohnya kita ada program-program immersive iaitu AR VR educator program, AR VR developer program, ya, dan digital marketing dan sebagainya. Okay, yang tu dalam digital. So dalam industri academy kita ada a range of program dalam dari segi oil and gas. Oil and gas bukan setakat oil and gas, kita ada upstream dan downstream. Okay, kita ada plantation. Okay, kita ada kita kata apa tadi ya, seperti dinyatakan tadi lah, fashion technology, hospitality and tourism dan pelbagai lagi. Jadi berbalik kepada kursus-kursus yang dikirakan program-program yang dikirakan popular, ya. Kalau let's say kita tengok sebelum pandemik tu, ya, kita tengok boleh saya nak katakan, kalau nak katakan kiranya program-program kesemuanya popular, ya, tetapi ya tidak dinafikan memang oil and gas, ya, memang oil and gas, program-program oil and gas, even program-program digital, ya, mungkin kerana dia selari dengan kehendak semasa. Okay, kita ke arah digital ekonomi, pembangunan dalam digital, ya, dalam yes, and then even fashion technology, okay, because bila kita menawarkan program fashion ni, dia not really on the creativity side, dia more to technical, dia more to macam mana, contohnya tenunan, macam mana nak menenun, teknik, even kalau kita ada macam hair design, manicure, pedicure, hair design, even dia belajar pasal anatomy, structure and semua. Yes, ya. Jadi rasanya dan kita ada program baru yang kita telah tawarkan tahun ini, ya. Contohnya dari dalam bidang tourism and hospitality. Yang ini pun banyak demand, popular. Kenapa? Kerana kita contohnya kita tawarkan program culinary, okay? Kerana kita ada heritage, kita ada incorporatekan elemen heritage, warisan. Contohnya dalam culinary mereka biasa belajar basic
let's say Western, Chinese, kan? Tetapi di sini kita incorporate elemen heritage kat situ. Contohnya mungkin umai, macam mana yang, that kind of technique is very important. Ya. And then dan pelbagai lagi lah, dan nanti kita boleh sharekan website kita, and then mungkin para belia semua boleh rujuk untuk dapat, kalau tak cukup juga masa untuk saya terangkan satu persatu, ya Puan Isma. Ya, betul. Maknanya Saintech ada website sendiri supaya mudah untuk para belia luar sana untuk melalui website tersebut untuk mengetahui lebih dalam lah berkenaan dengan bidang-bidang yang ada ditawarkan di Saintech. Ya. Okey, baiklah doktor. Selain itu doktor, pelatih yang berjaya ke institusi Saintech ini, adakah mereka ini dibayari oleh mana-mana agensi atau mereka perlu mengeluarkan wang saku ataupun sendiri untuk mengikuti pengajian ini? Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Isma. Okey, di Saintech ni, Saintech ni mungkin saya terangkan sedikit. Kita menawarkan program full time. Okey, bila kita katakan full time, ini kita ada menyediakan hostel, kita menyediakan makan minum bulanan, allowance bulanan, kita menyediakan uniform, insurance, ya. Dan untuk Sarawakian, atau Malaysian residing in Sarawak, let's say mungkin dia daripada Semenanjung Malaysia tapi dia memang duduk dekat Sarawak, mengikut ibu ayah di Sarawak, ya. Jadi Sarawakian or Malaysian residing in Sarawak, they are entitled untuk scholarship ni, loan scholarship ni, they are entitled di bawah Saintech, ya. Ada pembiayaan di sebelah Saintech itu sendirilah. Ya, memang. So far memang yang telah mengikuti khusus kita lah, mereka alhamdulillah mereka dapat eligible untuk mendapat loan scholarship ini. Terima kasih atas penjelasan. Okey, baiklah. Kita juga ingin mengetahui berapakah kapasiti pengisian institusi di Saintech pada setiap tahun pengambilan. Berapa patuskah kapasiti yang diisi? Adakah memenuhi 1% ataupun memang sudah ada target kapasiti yang diperlukan? Okey. Kalau sebelum ini, setiap tahun dia bertambahlah kapasiti dia, ya. Sebelum ini kita targeted memang kita 1,000 ya. Tapi dengan program baru yang kita tawarkan, jadi kita kapasiti itu bertambah, boleh mencecah kepada 1,500, ya. Ataupun insya-Allah kalau bertambah lagi boleh mencecah kepada 2,000, ya. Dan kapasiti yang diisi adalah dalam lingkungan lebih kurang 90%. Okey, lebih kurang 90% berdasarkan dengan kapasiti yang sedia ada lah. Ya, ya. Ya, ini termasuk lupa saya nak terangkan tadi, nak selitkan juga, ini termasuk because kita ada 6 branches, 6 cawangan seluruh Sarawak. Bukan setakat dekat HQ Kuching ni. Kuching ni adalah kita punya HQ. Tapi bukan setakat Kuching je. Kita ada cawangan di Mukah, di Lundu, di Betong, di Lawas dan di Dalat. Jadi di Kuching ni fokus area kita a bit menyeluruh, seperti yang saya nyatakan tadi. Tapi di Mukah fokus niche area kita adalah oil and gas dan agriculture. Di Lundu, Saintech Lundu adalah hospitality and tourism, ya, ada digital, ada electrical, electronic juga. Okay? Jadi even di Lundu, di Saintech Lundu, kita ada teaching hotel, kita ada teaching restaurant, di mana bila pelatih mengikuti kursus-kursus sana yang dalam bidang tourism and hospitality, mereka terus praktikkan. Ya, kita convert our hostel tu, kita staff quarters tu kepada mengikut hotel punya setting. Yes. Ya, even dekat teaching restaurant, teaching cafe yang kita ada. So, bila mereka belajar culinary, mereka belajar cookery, ya, dan mereka boleh praktiskan ke
cafe tersebut. Mereka boleh hidang hidangan. And even juga ada hospitality program yang mereka belajar. Okay, mereka boleh praktikkan terus dekat teaching restaurant atau teaching cafe kita. Maknanya branch-branch yang disediakan ni dia menawarkan bidang-bidang yang berkaitan dengan suasana daerah tersebut dan juga fizikal yang untuk memenuhi keperluan-keperluan di daerah tersebut. Betul? Ya, ya. Okey, betul. Jadi setiap branches ni, setiap cawangan ni kita panggil dia satu envelope Okay. Jadi kalau let's say Lundu dia cover Sematan, Bau ya contohnya. Contohnya Mukah dia cover Miri, Bintulu and then dan ada envelope dia. Jadi bila kita meninjau apakah program yang diperlukan, kita melihat kita melihat komuniti setempat. Kita juga melihat industri-industri yang ada di sekitarnya. Yes. Maknanya benda tu macam memudahkanlah para belia di kawasan-kawasan tersebut untuk mencebur bidang-bidang mereka minati sesuai dengan keadaan dan juga keadaan fizikal komuniti setempat itulah. Betul. Okey, baiklah. Doktor, selepas mengikuti latihan-latihan di Sentex ini, apakah hala tuju pelajar sama dalam bidang latihan ataupun kerjaya mereka itu? Okey, terima kasih ya. Jadi selepas mengikuti latihan di Sentex ya, sebelum itu ingin saya nak share lagi ni sikit. Ya, boleh. Okey, di Sentex ni kita fokus kita adalah of course teaching learning lah ya, teaching and training dan learning kita ya, pengajaran dan pembelajaran kita ya. Tapi kita juga selitkan kita kata technology capability ataupun industry project di mana kita pun ada satu unit research and innovation yang untuk membantu proses-proses dalam bidang inovasi ya, kerana setiap program yang kita ada kita incorporatekan projek mengikut and kita selarikan dengan kehendak setempat ya. Kita localizekan konten kita, localizekan modul kita agar dia selari dengan so ini penting untuk melihat apakah needs, the local needs surrounding kita tu. Jadi dan kita pun nak kongsi bersama. Kita ada Sentex Technology Test Bed. Kita dah ada 11 test beds di mana test bed ini our strategic partners bergerak bersama the community, bergerak bersama institusi-institusi, agensi-agensi, industri-industri untuk mencari solution kepada challenges yang dialami oleh local industry tersebut. So testbed ini bermaksud kita menggunakan proven technology. Okay, kita applykan dekat kawasan site kat situ. Kita tengok keberkesanannya untuk industri tersebut. Jadi selepas mengikuti dengan ini kita memastikan program-program yang kita tawarkan sentiasa current and relevant dengan kehendak industri. Jadi selepas mengikuti latihan ini, hala 7 pelajar ni dia ada yang of course ada yang juga menyambung, okay, dia ambil advanced program. Ada yang dia ada level 1, level 2 macam tu ya. Ada juga yang kita kata terlibat alhamdulillah mendapat pekerjaan ya. And ada juga yang kita kata bekerja sendiri. Become entrepreneur. Entrepreneur and then employment and sebagainya. And ada yang contohnya for example teknologi fashion technology contohnya ataupun Android mobile apps contohnya. Mereka boleh bukan setakat mereka bekerja dekat contohnya fashion technology bekerja dekat butik-butik, mereka juga boleh menjadi teller themselves ya. Mereka terus boleh bekerja sendiri contohnya. Baiklah, terima kasih atas penjelasan doktor. Okey, seterusnya berapa patuskah
kebolehpasaran ataupun marketability pelajar yang mengikuti latihan di Sentek ini, apakah usaha-usaha Sentek untuk meneruskan atau meningkatkan peratus kebolehpasaran ini? Maknanya fokus juga pada hal tuju tadilah. Apakah usaha-usaha Sentek untuk kebolehpasaran ini? Okay. Terima kasih Faliz. Jadi in terms of employability kita ada buat case study ini kita ambil daripada kita mula ni sampai 2020 lah ya. Jadi kita alhamdulillah mendapat 94% in terms of achieve employability employed 94% daripada graduan kita dah di-employed alhamdulillah ya. Jadi apakah inisiatif ataupun apakah langkah-langkah seterusnya untuk kami meningkatkan lagi peratusan, okey? Dan kami di Sentek di bawah kita ada academic services melihat dari segi employability kita sentiasa meneruskan kerjasama dengan pihak industri baik maupun yang sedia ada ataupun yang baru, okey, dalam bidang yang berkaitan dengan program-program kita ya. Jadi ini termasuklah lawatan industri, sesi dialog bersama industri, round table kita maksudnya ya. Kita ada pameran, kita mengikuti perkembangan semasa dalam industri. Seterusnya kita juga bekerjasama, Sentek bekerjasama dengan agensi kerajaan maupun swasta yang terlibat dengan aktiviti yang menawarkan peluang pekerjaan. Ya, contohnya Perkeso, Jabatan Tenaga Kerja, Sarawak Jobs ya. Dan kita menggalakkan para pelatih kita ini untuk mengambil lebih dari satu program agar lebih luas lagi lah. Yes. Dan kita juga mengadakan program bersifat kaunseling kerjaya bersama pelatih untuk persediaan sebelum mereka melangkah ke alam kerjaya untuk meningkatkan keyakinan diri mereka dalam program yang dipelajari. Okay. Dan kita juga sentiasa membuat kajian tentang program yang ditawarkan di Sentek bagi memenuhi keperluan tenaga kerja di Sarawak. Contohnya, let's say lah kita ada program, let's say kita program digital, ya. Jadi dalam program digital ni, contohnya digital hardware and telecommunication. Okay, terima kasih. Jadi kita tengok apakah senarai company-company yang di bawah dan yes. Jadi kita akan approach, ya, kita akan approach and then itu akan menjadikan salah satu database kita supaya kita dapat menyediakan, okay, what's next, career path untuk mereka, untuk pelatih-pelatih kita, insyaAllah. Doktor, ini adalah soalan yang terakhir untuk sesi ini. Apakah nasihat-nasihat doktor kepada bakal pelajar Sarawak yang berminat untuk mengikuti latihan di Sentek? Terima kasih Puan Isma. Sama doktor. Jadi untuk bagi para belia, para graduan kat luar sana ya, yang belum bekerja, nasihat saya, ambillah peluang ini. Ambillah peluang ini untuk mendapat kita katakan advancement value, okay, pada apa yang telah dipelajari. Kita yakin di mana program-program yang kita tawarkan, international industry certification yang kita tawarkan, kita dapat bekalkan pelatih-pelatih kita mendalami skill kompetensi yang diperlukan oleh industri. Jadi dengan skill-skill kompetensi ini, dia boleh menjadikan pelatih-pelatih kita, pelajar-pelajar kita will have a better accepted career prospect dalam industri di Sarawak. Dan saya boleh jelaskan lagi di mana pelatih-pelatih ini boleh membawa peluang 4 perkara. Okay? Perkara pertama, peluang, di mana pelatih-pelatih akan belajar trend teknologi yang terkini, pengetahuan teknikal dan skill-skill praktikal dalam program dan atau bidang yang diceburi. Dan ini of course akan membuka lebih peluang dalam pilihan career. Yang kedua, skill. Tadi peluang dan skill. Ya, skill di mana modul program ini disediakan ataupun didesainkan bersama
dengan pakar industri untuk dan memahami peranan role yang diperlukan, role-role yang berbeza yang diperlukan oleh industri, ya. Jadi ini merangkumi both theoretical dan practical dalam khusus program tersebut. Yang ketiga, trust, ya, meaning dengan adanya pensijilan industri ini, ya, kompetensi ini daripada industri, dia akan memberi kepercayaan kepada industri untuk mengambil pelatih-pelatih ini atau pelajar-pelajar kita untuk bekerja. Dan yang keempat, ya, yang terakhir adalah keyakinan diri, boost dia punya self confidence tu. Dengan bila mereka memperolehi skill practical ini, ya, dan mereka lulus exam, okay, jadi ini akan menambah keyakinan dalam kemampuan pada dirinya, okay. Dan dengan itu mereka lebih bersedia untuk join the workforce di luar sana. Ya, okay. Baiklah, terima kasih Doktor atas perkongsian dan juga penjelasan dan juga nasihat tadi. Baiklah, nasihat dan juga perkongsian sangat bermakna dan juga manfaat kepada kita dan juga khasnya kepada para belia di luar sana yang berminat untuk menceburi bidang-bidang yang terdapat yang ditawarkan oleh Sentex, dan ini sebagai panduan kepada belia di luar sana untuk mengetahui ya bidang-bidang yang sangat baik ya, sangat baik kepada mereka, kepada belia-belia di sana, bukan hanya dekat di Kuching saja, tetapi terdapat juga di branch-branch daripada daerah-daerah di negeri Sarawak. Dan branch-branch itu bukan hanya mereka mendapat informasi semata-mata dari teori, tetapi telah dikaji oleh Sentex itu sendiri bahawa branch-branch itu telah mengkaji tentang keperluan bidang terdapat di sana untuk peluang kerjaya kepada belia-belia di daerah-daerah tersebut untuk mengikuti bidang di Sentex. Ya, Doktor? Betul kan? Ya. Baiklah. Ya, sama-sama. Sangat bagus informasi ini ya, bukan hanya daerah Kuching saja tapi khasnya negeri Sarawak, di mana tadi seperti perkongsian Doktor tadi, seperti Mukah kan, mereka lebih kepada tradisi mereka, bidang-bidang itu lebih kepada tradisi mereka, melihat kepada keperluan lokaliti daerah tersebut. Begitu juga daerah-daerah lain seperti Lundu yang lebih kepada tourism dan sebagainya. Baiklah, sekian sahaja perkongsian kita pada sesi ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir dan juga kepada penceramah kita dan juga kita yang sangat berpengalaman dalam bidang TVET ini. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Saya Harry dengan lafaz wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih.